Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masa buka dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung kitab Adabah Qiyamah. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah, hari ini kita sambung pada muka surat 3 bagi yang kedua daripada bawah. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا وعلمائنا وأولياء الله الصالحين ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita sambung pada firman Allah Subhanahu wa taala, فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Artinya maka tiada menanti-nanti mereka itu, iaitu orang-orang kafir, melainkan kiamat, kerana bahawa mendatang ia akan mereka itu padahal terkejut, walhal mereka itu tidak ketahui mereka itu. Ini berkenaan dengan ayat berkenaan dengan kiamat, iaitu tidaklah orang kafir itu menanti-nanti kecuali kiamat, yang mana kiamat ni akan datang kepada mereka dalam keadaan mereka tidak sedar, dalam keadaan tiba-tiba, dalam keadaan mereka tidak sedar. Maka dua ayat ini, ayat sebelum tu dan juga ayat ini, dalil atas dua perkara. Yang pertama, untuk menyatakan dalil di atas datang kiamat dan terkejut. Datang dalam keadaan terkejut, dan datang dalam keadaan mereka tidak bersedia, tidak sangka-sangka datangnya kiamat tu. Bukan kiamat tu mari, maknanya bila mari tu kita tahu lagu ni tidak. Kerana orang kafir ni dia tidak tahu apa alamat tanda-tanda kiamat. Tapi orang-orang beriman dia tahu. Bila tengok satu perkara, ini telah disebut oleh Nabi SAW, ini telah disebut oleh Nabi SAW untuk menyatakan bahawa dekatnya kiamat. Dekatnya kiamat. Ketika mana Jibril datang bertemu dengan Nabi SAW, pertanyaan yang keempat, dia tanya kepada Nabi, mata sa'ah, bila berlaku kiamat. Jadi Nabi kata, wa masailu, tidaklah orang yang mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya, iaitu Nabi SAW sendiri, bi'a'lama, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Dengan makna Jibril ataupun Nabi sama-sama tak tahu bila berlakunya kiamat. Yang pasti kiamat tu pasti berlaku. Itu akidah kita. Akidah kita, kita yakin bahawa kiamat itu termasuk dalam perkara-perkara yang diterangkan oleh Nabi SAW, yang dijatuhkan oleh Nabi. Itu kita kena yakin termasuk dalam akidah kita, termasuk dalam perkara. Cuma bila berlaku kiamat, wallahu a'lam. Secara tepat bila berlaku kiamat, wallahu a'lam. Kemudian Jibril tanya kepada Nabi, kalau lagu tu akhbirni an amaratiha, beritahu kepada aku berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Makna kalaulah kita tak tahu sekalipun, kita yakin kiamat tu pasti berlaku, kita tak tahu bila berlaku kiamat, itu tidak menjadi masalah kepada kita. Hak penting paling kurang kita tahu tanda-tanda dia. Jadi dalam hadis tu disebut dua perkara. Dua perkara.
iaitu yang pertama bila mana seorang hamba melahirkan tuai dia. Seorang hamba melahirkan tuai dia dengan makna kalau zaman-zaman dulu ada hamba-hamba perempuan yang mana anak kepada hamba itu jadi tuai dia. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu yang mana bila mana orang miskin yang tidak ada pakaian, dalam keadaan Nabi kata bertelanjang dengan makna tak cukup pakaian, kemudian berlumba-lumba membina bangunan. Jadi dua tanda tu berlaku dah, selesai dah dua tanda tu, dan banyak lagi tanda-tanda lain. Tanda yang pertama tadi iaitu orang yang mana seorang hamba melahirkan tuai dia sendiri, anak dia tu menjadi tuai kepada dia. Kalau pada zaman dulu hamba-hamba ni adalah milik kepada tuai dia. Dalam masa yang sama dia memperlakukan hamba dia seumpama isteri dia. Boleh lagu tu kerana milik, walaupun bukan isteri tapi milik dia. Bila milik melahirkan anak, bila melahirkan anak itu status dia bukan hamba. Anak lelaki contoh kepada hamba tu, status dia bukan hamba, status dia adalah merdeka. Bila merdeka ni ikut pada ayah dia merdeka, walaupun mak dia hamba. Bila lahir anak itu ikut kepada status ayah yang merdeka. Kemudian bila ayah tu meninggal, ayah tu mati, hamba itu milik siapa? Hamba itu diwarisi oleh anak. Jadi seolah-olah anak tu yang merdeka jadi milik daripada ayah dia kepada hamba itu, mak dia sendiri. Itu satu tanda yang Nabi sebut, yang mana orang perempuan yang hamba itu melahirkan tuai dia sendiri. Itu yang pertama. Tapi zaman dah ni tak ada dah, zaman-zaman hari itu benda tu berlalu. Yang kedua, dengan makna juga seorang ibu diperhambakan oleh anak dia, walaupun dua-dua merdeka, tapi dengan makna hadis Jibril itu dengan makna seorang ibu diperhambakan oleh anak, dipaksa oleh anak dia nak buat kerja, kena buat kerja tu, buat kerja ni, dipaksa oleh anak, seolah-olah ibu dia tu menjadi hamba kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, ini berlaku di negara-negara Arab. Negara Arab suatu masa ketika sebelum ditemui kita kata emas putih iaitu minyak. Sebelum ditemui minyak, mereka ni hidup di padang-padang pasir, hidup sebagai Arab Badui. Hak tak cukup pakaian, pero unta apa semua tu, hidup di padang pasir, berpindah randa. Bila ditemui minyak, berubah keadaan. Bila berubah keadaan itulah dibina bangunan-bangunan yang tinggi yang berlaku sekarang di Dubai, di Emirat apa semua. Berlaku pada zaman dulu, orang yang mana Arab Badui ni dalam keadaan tak cukup pakaian, Nabi kata bertelanjang, tidak pakai selipar, dalam keadaan miskin, akhir sekali berlumba-lumba membina bangunan. Dan benda tu berlaku di zaman kita, tak sampai 100 tahun berlaku di zaman kita. Hak sebelum tu berlaku dah di zaman-zaman Nabi, zaman sekali tak ada dah hamba, tapi berlaku di zaman kita, iaitu orang yang mana orang yang miskin akhir sekali bertukar menjadi kaya, membina, berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi. Bahkan dalam satu hadis, tidak berlaku kiamat sehingga Kaabah tu dilitupi oleh bayangan bangunan yang tinggi. Dan berlaku pada zaman kita adalah hadis, iaitu bangunan yang tertinggi ada di sekitar Kaabah tu melitupi bayar dia sampai kena pada Kaabah. Kalau zaman dulu tak ada bangunan yang paling tinggi daripada Kaabah, tak ada. Lama-lama semakin tinggi sehingga melitupi bayar itu kepada Kaabah. Itu berlaku pada zaman kita. Kemudian dalil di atas datang kiamat dengan terkejut. Terkejut ni kerana tak sangka. Tapi kita orang yang beriman kepada Allah, bila kita tahu ini tanda kiamat, supaya kita ni bersiap sedia menghadapi kiamat dan juga bekalan kita. Tidak kita terlalu lalai dengan dunia, lupa bahawa satu masa akan berlaku kiamat. Kerana i'tiqad sekalian orang kafir dengan ketiadaan jatuh kiamat. Jadi orang kafir ada di kalangan mereka ni tak percaya berlakunya kiamat, semata-mata hidup ni di dunia. Dunia ni berterusan lagu ni 1000 tahun, 2000 tahun, berpuluh-puluh tahun. Sebagaimana kajian mereka, dunia kita ni 4.5 bilion tahun. Dan matahari tu nak padam, matahari tu daripada gas matahari tu nak padam tu
berbilion-bilion tahun lagi. Kalau ikut secara zahir ni, seolah-olah kiamat tidak akan berlaku. Dunia pas hari, pas siang malam, pas malam siang, pas siang malam, terus tanpa ada kiamat. Itu pegangan i'tikad orang-orang kafir, kerana mereka ni semata-mata melihat kepada zahir dunia. Maka tiada datang jatuh kiamat itu, maka jadi terkejutlah oleh mereka itu. Jadi bila berlaku kiamat, dan kiamat ni berlaku semata-mata kepada orang kafir. Kepada orang kafir yang mana sebelum kiamat dimatikan orang-orang beriman. Ada angin sejuk lalu bau tiup, jadi asbab kepada kematian orang-orang beriman pada masa itu. Dan diceritakan dalam kitab-kitab, termasuk kitab ni, di antara matinya orang-orang beriman dengan berlakunya kiamat lebih kurang 120 tahun. Mana semua orang beriman atas muka dunia tak ada dah hak sebut Allah, berzikir dengan Allah, ingat Allah, tak ada dah. Masa dia tempoh lebih kurang 120 tahun. Masa tu hanya orang kafir satu ada atas muka dunia ni. Masa itulah berlakunya kiamat. Dan pada masa tu tepat-tepat ni sehinggakan Kaabah tu diruntuhkan oleh orang Habsyah, orang berkulit hitam. Nabi royak Kaabah itu diruntuhkan oleh orang Habsyah, orang berkulit hitam. Seolah-olah dia tu seolah-olah keturunan daripada raja Habsyi yang mana nak meruntuhkan Kaabah. Jadi seolah-olah keturunan itu akhir sekali meruntuhkan Kaabah. Masa tu tak ada dah orang beriman, tak ada dah pada masa tu. Kemudian maka jadi terkejutlah oleh mereka itu. Demikian juga sekalian orang awam daripada muslim. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman, masih orang-orang awam daripada muslimin pun mengiktikadkan oleh mereka itu dengan bahawasanya segala alamat kiamat yang besar itu jauh lagi masa dengan jatuhnya. Begitu juga disebut oleh pengarang kitab kita ni, Syekh Jalaluddin, Syekh Uthman Jalaluddin, bahawa orang kafir dia tak percaya, tidak percaya kepada berlakunya kiamat. Satu masa dunia ni akan hancur, dia tak percaya. Begitu juga dengan orang-orang awam daripada kalangan orang-orang Islam yang mana merasakan kiamat tu jauh lagi. Sedangkan kita dengan Nabi SAW, daripada hijrah Nabi 1443 tahun, dekat nak kepada 1500 tahun. Dan tak ada lagi umat-umat yang mana lebih daripada 1500 tahun, tak ada lagi. Cuma umat Nabi SAW maknanya dekat dengan 1500, mungkin lebih dan sebagainya. Tapi nak kata umat-umat terdahulu, tak ada lagi yang sampai kepada 1500 tahun kecuali umat Nabi SAW. Jadi pengarang kitab ni royak bahawa begitu orang awam daripada orang Islam yang mana mereka merasakan kiamat tu jauh lagi. Maknanya kenapa? Tidak nampak kepada tanda-tanda yang Allah Ta'ala sebut, tidak sedar kepada tanda-tanda yang Nabi SAW sebut bahawa kiamat itu dekat berlaku dia. Kemudian kalulah kata kiamat 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 300 tahun lagi, kalulah lagu tu pun, kenapa kita baca kitab-kitab lagu ni? Untuk persediaan kepada kita, kerana kiamat kecil hak pasti berlaku kepada kita, iaitu kematian kita. Jadi dengan mana kita tahu tanda-tanda ni, dalam masa yang sama kita bersedia dengan amal ibadah, dengan amalan kita, supaya kita bersedia dengan mati kita. Katalah mati dulu sebelum keluar Imam Mahdi, sebelum keluar Dajjal, sebelum keluar perkara-perkara besar berlaku kiamat di akhir zaman. Sebelum lagu tu pun kita bersedia dah. Bukan nanti Imam Mahdi keluar, bukan nanti Dajjal keluar baru kita nak beramal, tidak. Semata-mata kita ingat kematian kita sudah cukup untuk buat kita ni beramal soleh. Semata-mata ingat kepada kematian kita. Bukan maknanya kena tunggu Dajjal mari, kena tunggu Imam, tidak. Jadi kerana perkara tu kita tak tahu bila. Tapi Nabi SAW sebut berkenaan dengan kematian kita ni, iaitu a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umat aku ni di antara 60 tahun hingga 70 tahun, tara tu. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, dan sikit sangat orang hak lebih daripada 70. Nak cari orang hak 70 pun jari dah ni. Nak jumpa orang hak 80, orang 90, orang 100 tahun jari benar. Boleh kira, boleh bila. Kalau ramai-ramai ni boleh kira. Hak ni 80 seorang, hak ni 90 seorang. Tapi kadang 80 90 pun tak urut dah.
Bukan daripada usia 40 tahun 50 tahun, tidak. Jadi umur umat Nabi ni di antara tu. Jadi kalaulah kiamat tak sampai kepada kita, Imam Mahdi tak sampai, tak keluar lagi, Dajjal tak keluar lagi, cukup kematian kita mengingatkan kita untuk kita bersedia kepada beramal ibadah. Kemudian demikian juga sekalian yang awam daripada muslimin pun mengiktikad oleh mereka itu dengan bahawasanya segala alamat kiamat yang besar itu jauh lagi masa dengan jatuh. Maka berkata mereka itu, sekarang hendaklah kita berlumba dengan usaha kemegahan dunia semata-mata. Maknanya kenapa? Berlumba makna kejar semata-mata, kejar dunia, semata-mata nak dapatkan dunia, nak menikmati dunia sekadar tu, tidak ingat kepada akhirat, tidak menggunakan dunia yang kita dapat ni untuk kita dapat akhirat. Semata-mata tu kerana apa? Kerana memikirkan bahawa kematian itu jauh daripada kita, kerana memikirkan bahawa kiamat tu jauh lagi. Sedangkan kita dengan Nabi dekat 1500 tahun dah, bersama-sama dengan segala kafir. Mana berusaha berlumba-lumba. Kalau orang kafir hak tu, dia usaha sungguh-sungguh atas muka dunia ni. Kenapa dia usaha sungguh-sungguh? Kerana tak ada akhirat bagi dia. Hidup semata-mata dunia, bila mati tak ada, setakat tu je. Tapi kita tidak. Kita usaha bukan semata-mata nak dapat dunia, tidak, bahkan lebih lagi kita nak dapat bahagian kita di akhirat, kita nak kekal di akhirat. Jadi tak serupa kehidupan kita dengan orang kafir. Orang kafir semata-mata dia berusaha atas dunia ni, dia nak dapat dunia, nak menikmati dunia. Kerana Nabi sebut ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang yang beriman. Taruh mana kita dapat dunia, tak hebat taruh mana kita kaya, taruh mana mana tinggi, taruh mana kita atas muka dunia ni, berkuasa taruh mana kita atas muka dunia ni, bila nak banding dengan nikmat akhirat, seolah-olah itu adalah penjara bagi orang beriman. Nak banding dengan nikmat akhirat tu jauh sangat. Mana hebat taruh mana kita atas dunia ni, seolah-olah penjara bagi orang beriman. Tapi bagi orang kafir, hebat taruh mana dia duduk atas muka dunia ni, nak banding dengan azab akhirat, seolah-olah mereka ni berada dalam neraka. Dunia ni kaya taruh mana, hebat taruh mana, berkuasa taruh mana atas dunia ni, bila nak banding dengan azab akhirat, seolah-olah mereka ni berada dalam neraka. Sebab tu orang beriman, bila Allah Ta'ala letak dalam syurga, hilang segala musibah, susah, payah atas dunia ni, segala ujian Allah Ta'ala atas muka dunia ni, bila masuk semeta dalam syurga, seolah-olah tidak penuh merasakan sakit atas muka dunia ni, seolah-olah tidak penuh merasakan musibah atas dunia ni, seolah tidak penuh merasakan segala ujian Allah atas muka dunia, tak pernah rasa. Orang kafir kaya taruh mana, nikmat taruh mana duduk atas muka dunia ni, bila masuk semeta dalam neraka, seolah-olah tidak penuh merasakan nikmat atas dunia ni, seolah tak ada nikmat, tak pernah merasa nikmat bila masuk dalam neraka. Itulah bandingan yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi tak serupa kita. Kita usaha, kita cari rezeki, tapi tak serupa kita kehidupan kita dengan orang kafir, tidak. Kerana mereka ni semata-mata usaha dunia, kita tidak. Kita usaha juga, tapi usaha kita tu nak dapatkan nikmat Allah atas muka dunia ni untuk kita dapatkan akhirat kita di akhirat. Kemudian maka berkata mereka itu, sekarang hendaklah kita berlumba-lumba dengan usaha kemegahan dunia semata-mata, bersama-sama dengan segala kafir. Maka tiada datang alamat kiamat yang tersebut yang besar. Maka orang-orang lagu ni, dia pergi bahawa lambat lagi berlaku kiamat, ataupun kiamat tu tak akan berlaku. Maka pada ketika itu barulah terkejut oleh mereka. Bila mari kiamat barulah terkejut. Bila mari Dajjal barulah terkejut. Bila mari perkara-perkara besar, matahari keluar di barat tu, barulah terkejut. Itu tanda-tanda besar. Yang kedua, dalil di atas bahawasanya segala alamat kiamat sudah datang ia. Tetapi kita tidak sedar. Ada dah perkara yang Nabi sebut berlaku pada zaman kita, berlaku pada zaman sebelum ni, tapi mungkin kita tak sedar. Mungkin kita tidak sedar perkara itu, kita tidak tahu perkara itu, tidak sedar akan diri kita, kerana syukur dan seronok kita dengan berhadap kepada berusaha kemegahan dunia semata-mata. Tak sedar kerana kita tak tahu, tak sedar kerana kita lalai daripada perkara-perkara dunia ni, lupa kita pada akhirat. Mungkinlah kita tak sedar tanda-tanda yang Nabi sebut berkenaan dengan kiamat berlaku pada zaman kita. Kerana mengikut kita akan perangai
segala orang-orang kafir yang tidak tahu mereka itu akan ada jatuh kiamat. Jadi orang kafir dia buat segala atas muka dunia ni dia tak sedar. Tanda-tanda tu berlaku dalam keadaan dia tidak sedar, bahkan i'tiqad berpegang bahawa kiamat itu tidak akan berlaku dan akan ada segala alamat-alamat. Ini orang kafir tak tahu. Bahkan i'tiqad mereka itu kekal dunia ini serta kemegahan selama-lama. Jadi bila kita duk mikir kita ni semata-mata hidup di dunia saja. Hak ni lah nikmat. Semata-mata nikmat ni tak ada dah nikmat lain, tak ada dah nikmat dalam kubur, nikmat di alam barzah, nikmat akhirat. Akhir sekali kita lupa kepada berlakunya tanda-tanda kiamat ni, hingga kita lupa kepada kematian kita, hingga kita lupa kepada akhirat kita. Begitu juga segala orang-orang awam muslimin yang mengiktikad mereka itu akan dunia dan kemudian itu kekal selamanya. Maknanya seolah-olah walaupun kita tahu satu masa kita akan mati, satu masa segala amalan kita akan hisab, satu masa maksiat yang kita buat akan dibalas, satu masa ada syurga, ada neraka, ada pada mahsyar, ada hari kebangkitan, ada kita akan melalui titian sirat dan sebagainya. Kita sedar, kita tahu. Tapi kehidupan kita dengan lalai dengan dunia ni, lupa kita kepada akhirat, seolah-olah perkara tu tak akan berlaku. Seolah-olah kita tidak akan mati, seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan, seolah-olah segala maksiat kita tidak akan dihisap, seolah-olah kita tidak akan meniti titian sirat, seolah-olah lagu tu. Walaupun kita tahu perkara tu akan berlaku. Kekal selama-lamanya, panjang masanya seumpama syurga. Padahal dijadikan dunia ini semata-mata kerana mengambil bekalan. Jadi tidaklah Allah jadikan dunia ni kecuali semata-mata untuk kita mengambil bekal. Sebagaimana kalau orang dalam satu hadis disebut bahawa kun jadilah kamu abira sabilin. Jadilah kamu ni seperti orang hok singgah semata. Makna orang hok nak satu tempat dia singgah ambil bekalan dia. Kalau orang zaman dulu dia nak pergi tempat jauh, dia singgah satu kampung, singgah satu tempat, dia tak berhenti lama. Berhenti sekadar nak ambil bekal, ambil air, ambil makanan, meneruskan perjalanan. Begitu juga kalau kita nak pergi KL, kita singgah di LPT, singgah di mana-mana tempat, kita tak singgah lama. Bukan kita singgah nak buat rumah situ, bukan kita singgah nak hidup situ, tidak. Di LPT ni kita singgah RNR apa semua tu semata-mata singgah untuk kita selesai hajat kita pergi. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ni, tak sudah semata-mata kita atas dunia ni, tak sudah. Bukan kita sudah semata-mata kita mati sudah. Tak serupa kita dengan lembu, tak serupa kita dengan kambing, tak serupa kita dengan kubah, tak serupa kita dengan pokok-pokok. Benda tu bila mati setakat tu je, tidak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita ni perjalanan ni jauh lagi. Bukan sekadar 60 tahun, 70 tahun kita hidup. Bahkan di pada mahsyar tu pun ulama kata beribu-ribu tahun duduk situ, nak tunggu syafaat Nabi SAW, nak tunggu dimulakan hisab, ribu-ribu tahun situ. Apatah lagi nak meniti tiang sirat. Kerana 1000 tahun di akhirat, baru satu hari di akhirat, baru kiraan sehari, baru kiraan 1000 tahun atas muka dunia ni. 1000 tahun atas muka dunia ni baru kiraan sehari di akhirat. Jadi perjalanan kita ni jauh lagi. Tak sudah semata-mata kita di dunia, cuma sinilah tempat kita diuji oleh Allah Ta'ala. Kita diberi senang oleh Allah Ta'ala, itu ujian daripada Allah Ta'ala. Kita diberi susah oleh Allah Ta'ala, itu ujian Allah Ta'ala. Bukan makna Allah Ta'ala beri senang kepada kita, Allah Ta'ala kasih, tidak semestinya. Bukan dengan mana Allah Ta'ala beri harta kepada kita, Allah Ta'ala redha, tidak semestinya. Bukan dengan makna Allah Ta'ala beri susah kepada kita, dia benci kita, tidak. Bukan dengan makna beri musibah kepada kita, dia tak suka kita, tidak. Itu semata-mata ujian daripada Allah Ta'ala untuk kita mendapatkan redha, sama ada Allah Ta'ala beri senang ataupun beri susah kepada kita. Kemudian padahal dijadikan dunia itu semata-mata kerana mengambil bekalan daripada segala ibadah di dalam dunia ini kepada negeri akhirat. Begitulah orang yang masuk syurga satu ketika, bila dia tengok masa-masa yang dihabiskan atas muka dunia ni, menyesal kerana ada tika-tika atas muka dunia ni tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Masuk syurga tu menyesal lagi, kerana setiap masa kita ni tak leh dah. Hak pagi tadi nak balik semula tak leh dah. Hak kemarin nak balik semula tak leh dah. Hak kita masa kecil nak balik semula tak leh dah. Hak dalam kita nak masuk dalam perut umur kita tak leh dah. Maknanya masa ni sentiasa lagu tu. Satu masa kita akan mati.
Nak balik semula, nak ambil semula masa pagi tadi. Hak kita duk sia-sia tak ada pahala, tak boleh dah. Walaupun tidak buat dosa. Jadi kerana itulah ahli syurga rasa menyesal kerana ada masa-masa atas muka dunia ni tidak dihabiskan untuk mendapat redha Allah Ta'ala, tidak dihabiskan untuk mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Bukan menyesal buat dosa, menyesal kerana masa itu berlalu sia-sia. Sebab tu hati kita ni paling kurang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Tak tengok satu perkara, ingat kepada Allah Ta'ala. Duk saja ingat kepada Allah Ta'ala. Hati kita ni dapat rezeki, ingat Allah Ta'ala. Boleh makan, boleh minum, boleh mari semaya, boleh mari sejid, ingat taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala beri sihat, Allah Ta'ala beri rezeki, Allah Ta'ala beri kita sihat. Segala apa yang ada pada kita, ingat nikmat Allah, nikmat daripada Allah Ta'ala, untuk mudah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila kena musibah, bersangka baik, ingat kepada Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala nak hapus dosa kita, mungkin Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Sentiasa kita kembali kepada Allah Ta'ala, supaya segala masa kita ni, selain kita buat ibadah, hati kita bila sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, sentiasa pahala kita tidak putus di sisi Allah Ta'ala. Walaupun zahir kita tidak zikir pun, hati kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, supaya berterusan pahala kita di sisi Allah Ta'ala. Kemudian daripada segala ibadat di dalam dunia ini kepada negeri akhirat jua. Dan sebenarnya telah diketahui akan bahawasanya dunia ini manakala sampai masanya, nescaya binasa ia dan runtuh ia dengan kiamat. Jadi dunia ni satu masa akan binasa. Comel tahu mana dunia ni sekalipun satu masa Allah Ta'ala tetap lagu tu. Bumi ni akan binasa, akan hancur, langit akan hancur, manusia akan mati. Bandingannya seperti kita lihat pada manusia dan binatang-binatang dan lainnya yang ada pada muka bumi ini, manakala sampai masanya nescaya binasa ia. Kita tengok diri kita, masa kita muda lagu mana, dengan gagah kita, dengan semak kita, dengan lawa kita, dengan handsome kita, dengan cantik kita, dengan mana yang dengan sihat kita pergi mari. Tapi lama-lama berubah tubuh kita, makin lama makin tua, makin lama makin teruk, kulit kita makin lama makin keduk, rambut kita makin lama makin uban. Begitu juga segala apa yang ada dengan kita, rumah kita, kereta kita, segala benda-benda hak baru hak kita ada, lama-lama buruk, lama-lama makin buruk, lama-lama makin buruk, akhir sekali rosak, akhir sekali binasa. Tu Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa dunia ni lagu tu sifat dia, tidak kekal. Baru taruh mana sekalipun, satu masa berubah, lama-lama rosak, lama-lama binasa. Hatta tubuh kita sendiri pun. Begitulah dunia ni. Semakin lama semakin berubah, semakin lama semakin berubah, semakin lama ke arah kebinasaan. Jadi Allah Ta'ala tunjuk benda yang berlaku di sekeliling kita ni nak menyatakan bahawa tak ada benda hak kekal atas muka dunia ni. Hebat taruh mana kita, tinggi taruh mana ilmu kita, banyak mana amal ibadah kita, mana berkuasa taruh mana kita atas muka dunia, tak ada hak kekal atas muka dunia. Segala hak kekal hanya balik pada Allah Ta'ala. Jadi manusia ni lagu tu sifat dia. Dengan nescaya binasa ia, dengan mati atau rosak binasa, runtuh ia, maka wajiblah di atas tiap-tiap daripada alim ulama bahawa memberitahu akan mereka itu, akan kaum muslimin yang awam, dengan jalan mengajar atau bersyarah akan segala alamat kiamat. Jadi alamat-alamat kiamat ni pengarah kita riwayatlah kepada orang awam supaya tahu juga, sedikit sebanyak kita tahu. Kerana dalam hadis Jibril itu 4 perkara penting. Yang pertama berkenaan dengan akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua berkenaan dengan amal ibadah kita. Yang ketiga berkenaan dengan hati kita. Yang keempat berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Jadi seolah-olah asas agama 4 perkara ni. Akidah kita betul, amal ibadah kita betul, dan juga hati kita betul. Akhir sekali kita tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan perkara-perkara tanda-tanda kiamat. Supaya sedar mereka itu dengan bahawa dunia ini sudah hampir dengan kiamat. Banyak dah tanda-tanda dia, banyak dah tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Nabi SAW. Tidak dijadi akan dia dengan semata-mata diambilkan kesedapan dan kemegahan dengan jujur. Jadi tidak dah Allah Ta'ala jadikan dunia untuk kita ni bukan semata-mata untuk kita berseronok, untuk kita bersenang-senang, untuk kita dapat makan, dapat minum, dapat ada anak, dapat ada isteri, dapat ada kereta, dapat ada rumah. Semata-mata kita hidup atas muka dunia ni bukan semata-mata tu. Kalau semata-mata tu serupa kita dengan kambing lembu. Kerana kambing lembu
Dia pun lagu tu juga makan minum gitandah beranok pinuk gi mari gi situ gi sini, bukan setakat tu. Bahkan kita ni Allah Taala royak dah. Tujuan dia jadikan kita atas muka dunia ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tu tujuan utama sekali kita duduk atas muka dunia, kembali kepada Allah Ta'ala dengan kita melakukan amal ibadah. Hak lain tu kita usaha cari rezeki, kita makan, kita minum, kita pergi mari, tujuan tak dapat kerana ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita makan niat ibadah. Niat lagu mana? Kita makan, kita minum, dengan makan minum inilah mendapat kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita cari rezeki untuk kita dapat segala nikmat Allah Ta'ala, gunakan di jalan ibadah. Mudah kita mari belajar, mudah kita mari masjid, mudah kita tolong orang, mudah kita sedekah, mudah kita bayar zakat, mudah kita pergi umrah haji. Segalanya balik kepada semata-mata untuk beribadah. Kita tidur, niat tidur untuk bangun tahajud ke, untuk bangun berzikir, bangun istighfar, hatta untuk kita niat bangun semaya subuh. Jadi tidaklah tidur kita tu jadi sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. 4 jam 5 jam kita tidur. Tidur kita baca doa ikut sunnah Nabi, sepanjang kita tidur tu dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi segala hak kita buat ni berkait dengan amal ibadah, berkait dengan niat kita, berkait dengan kita ingat Allah Ta'ala, supaya setiap masa peluang yang Allah Ta'ala, umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni mendapat keredaan Allah Ta'ala, mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Tak serupa kita dengan kambing lembu, tak serupa kita dengan orang kafir. Kerana tujuan utama kita untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan buat amal ibadah. Hak lain itu semata-mata untuk memudahkan segala amal ibadah kita. Jadi hak depan tu letak amal ibadah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk kamu di akhirat. Jadi segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni untuk kita cari akhirat. Akhir sekali Allah Ta'ala sebut, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bahagia kamu di dunia. Makna bahagia rezeki kita apa semua ni tidak kita lupa, tapi hak depan cari akhirat. Bila kita cari akhirat, dunia tu ikut. Tapi kalau kita letak dunia depan, kita cari dunia, akhirat kita mudah untuk terlepas. Akhirat kita mudah untuk terlepas. Tapi kalau kita letak akhirat depan, dunia tu akan ikut. Tapi kalau kita letak dunia depan, akhirat akan terlepas. Sebagaimana ayat tu ayat, carilah akhirat dulu. Cari akhirat dulu dalam keadaan kamu tidak lupa kepada dunia. Kalau terbalik, carilah dunia dulu, tapi jangan lupa akhirat. Cari dunia, jangan lupa akhirat. Tidak, bukan lagu tu. Allah Ta'ala sebut, bukan carilah dunia, akhirat jangan lupa. Tidak. Maknanya dalam kita sibuk duk kerja, jangan kita lupa akhirat. Tidak. Hak sebenar, carilah akhirat, jangan lupa kepada dunia. Lagu tu. Kenapa? Bila kita letak akhirat depan, dunia akan ikut. Tapi bila kita letak dunia depan, akhirat kita ni mungkin terlepas. Jadi dalam kepala kita ni kena letak akhirat. Sebagaimana dalam hadis Nabi dan doa Nabi SAW, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah kamu jadikan dunia itu sebesar-besar kerusingan yang ada dalam kepala. Kerana kita tiap-tiap hari ni tak lepas. Hari ni nak makan apa, esok nak makan apa, lusa nak buat gapo, hak ni nak bayar lagu mana, hak ni nak tanggung lagu mana. Tak lepas kerusingan kita masing-masing dalam kepala ni, tak lepas daripada kerusingan dunia. Tapi Allah Ta'ala, Nabi sebut, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah kamu jadikan kerusingan kami duk memikir hari-hari ni, hak besar sekali paling kami rusing adalah semata-mata kerusingan dunia. Hari ni nak makan gapo, esok nak makan gapo, lusa nak buat lagu mana, hak ni tidak, jangan. Kena letak akhirat dalam kepala. Bila letak akhirat dalam kepala, Allah pemudahkan segala urusan dunia. Tapi kita terbalik. Terbalik tu jadi takut akhirat kita terlepas. Wala taj'al Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina. Dan juga Nabi sebut, janganlah engkau jadikan ilmu kami ni semata-mata ilmu dunia. Mana hebat kita atas muka dunia ni semata-mata ilmu dunia. Hebat kita boleh buat perkara ni, hebat ilmu kita, hebat kita tahu perkara ni, hebat kita boleh urus perkara ni, apa semua ni semata-mata gi mari semua berkait ilmu dunia. Ilmu akhirat tak ada ilmu akidah kita, tak ada ilmu amal ibadah kita, tak ada ilmu berkait dengan hati kita, tak ada ilmu berkait dengan kiamat.
kosong kita daripada ilmu-ilmu berkenaan dengan akhirat, rugi kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang hok cerdik sungguh atas muka dunia ni, orang hok boleh mikir sungguh atas muka dunia adalah orang yang mana dana nafsah. Dia hisap diri dia, bagaimana anak-anak dia, bagaimana agama dia, bagaimana agama anak-anak dia, agama isteri dia, amal ibadah dia lagu mana, berkait dengan akhirat dia lagu mana, untuk dia menghadapi kematian dia lagu mana, untuk dia menghadapi akhirat lagu mana. Hisap diri kita satu masa kita akan mati ni, itu orang cerdik. Dan juga bila dia hisap lagu tu, dia mikir lagu tu, dia beramal untuk menghadapi kematian dia. Wal ajizu, Nabi sebut orang yang lemah, orang yang tak cerdik. Dengan mana orang yang tak cerdik? Orang yang mana wal ajizu man tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang mana lupa kepada kematian dia, dan juga dia ni semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah tanpa diusaha. Maknanya merasa bila Allah Taala beri rezeki kepada kita, Allah Taala kasih kepada kita. Tidak, itu semata-mata ujian daripada Allah. Bila Allah Ta'ala kasih, bagaimana dengan amal ibadah kita, bagaimana dengan persediaan kita menghadapi akhirat, bagaimana dengan ilmu agama kita, itu sebenarnya Allah Ta'ala redha, itu sebenarnya Allah Ta'ala kasih. Jadi hebat kita, cerdik kita, bukan semata-mata banyak ilmu dunia yang kita tahu. Tidak, rugi kita. Kalau banyak ilmu dunia kita, orang kafir hebat lagi. Orang kafir dalam pelbagai bidang ilmu ni dia hebat lagi daripada kita. Tapi lebih kita ada ilmu berkenaan dengan akhirat, kita ada amal ibadah kita. Tu beza orang yang cerdik, yang Nabi royak, yang cerdik sungguh. Orang yang ingat akhirat dia, bersedia dengan akhirat. Atas dunia ni kita usaha, kita cari rezeki. Atas apa segala Allah Ta'ala letak kita. Kita seorang cikgu ko, kita seorang doktor ko, kita seorang petani ko, kita seorang duduk jabat ko. Segala kerja tu adalah fardu kifayah kepada kita. Fardu kifayah kita, apa sahaja yang Allah Ta'ala letak kita, itu fardu kifayah. Cuma jangan kita lupa akhirat kita, jangan lupa amal ibadah kita, jangan lupa amal ibadah anak-anak kita, tanggungjawab ke atas kita, isteri kita, anak-anak kita, orang yang terdekat kita, semua kita akan ditanya. Jadi hak ni lah orang yang cerdik, hak dalam kepala dia tidak semata-mata rusing duk fikir pasal perkara dunia, lupa dia kepada perkara akhirat. Ilmu hak dia cari, hebat dia atas muka dunia ni semata-mata ilmu dunia, tak ada berkenaan, tidak hira berkenaan dengan ilmu berkenaan dengan akhirat, dengan akidah dia, dengan amal ibadah dan sebagainya. Inilah hak Nabi minta, dan juga boleh kita berdoa dengan doa tu, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina. Dan panjang lagi doa tu, wala tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Tapi yang penting situ nak kata jangan kita lupa kepada ilmu agama kita, jangan kita lupa kepada akhirat kita. Kemudian sambungnya lagi, supaya sedar mereka itu dengan bahawa dunia ini sudah hampir dengan kiamat. Tidak dijadikan akan dia dengan semata-mata diambilkan kesedapan dan kemegahan dengan niat jua. Mana bukan semata-mata sudah kita bersama, kita senang-senang atas dunia, tidak bukan lagu tu. Jauh lagi perjalanan kita. Bahkan akhirat juga diambil akan kemegahan dengan yang kekal selama-lamanya. Bahkan kemegahan, kemuliaan, kenikmatan akhirat tu jauh lebih di sisi Allah Ta'ala daripada kita. Cuma benda tak nampak, Allah Ta'ala nak uji pahala, nak uji pahala kita semaya berjemaah, nak uji pahala kita belajar ilmu agama, nak uji pahala kita mengaji, nak uji pahala kita zikir. Benda tak nampak inilah orang tak kejar. Kalau benda nampak orang kejar, buat sekian dapat sekian, buat sekian dapat sekian, itu benda nampak. Tapi benda akhiratnya benda tak nampak. Benda tak nampak itulah kita nak yakin kepada Allah Ta'ala adanya kiamat, adanya hisab, adanya syurga, adanya pahala hak mana lebih hebat daripada dunia. Sebagaimana seorang sahabat Nabi, dia kata, Nabi tanya dia, wahai Hanzalah, bagaimana keadaan kamu pagi ni? Dia kata, aku ni rasa sungguh-sungguh beriman. Nabi kejut. Kenapa dia kata aku ni rasa sungguh-sungguh beriman pagi ni? Nabi kata, apa tanda kamu royak lagu tu? Jadi seolah-olah dia nampak bahawa kiamat telah berlaku. Seolah-olah zahir depan dia. Kita mungkin kiamat lambat lagi, bukan zaman kita beratus tahun akan datang lagi. Kiamat tu lambat lagi. Dunia ni, lagu ni, kiamat tu. Jadi dia kata seolah kiamat berlaku depan mata aku.
dan juga seolah-olah berlaku pada mahsyar, berlaku sirat apa semua ni, dan akhir sekali ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, dan akhir sekali aku seolah-olah nampak ahli syurga ni sama-sama ziarah, hak ni ziarah, hak ni ziarah dalam syurga. Jadi seolah hati dia tu tengok akhirat lebih dekat daripada dunia. Jadi Nabi kata arafta falzam. Nabi ulang 3 kali, arafta falzam, arafta falzam. Kamu tahu hakikat hak sebenar, maka lazimilah keadaan kamu lagu tu. Kamu tahu hakikat hak sebenar, maka lazimilah keadaan kamu lagu tu. Kamu tahu hakikat sebenar, falzam, lazimilah keadaan kamu lagu tu, dengan makna pala dia ni akhirat tu lebih dekat daripada dunia. Kerana dunia dia tahu satu masa dia akan mati, satu masa dia akan binasa, satu masa kita ni akan dibangkitkan, dihisab segala amalan kita. Hak hakikat adalah akhirat. Hak ni semata-mata gurau senda, semata-mata kita duduk cari bekal kita, bukan benda hak kekal kita atas muka dunia ni. Jadi yang mana orang-orang zaman sahabat tu akhirat tu lebih dekat daripada dia. Kita akhirat jauh lagi, nak kiamat jauh lagi, syurga jauh, neraka jauh, nak mati pun kita rasa jauh lagi. Esok mati, tak mati lagi. Lusa, tak mati lagi. 10 tahun, tak mati lagi. 30 tahun, hidup lagi. Kenapa? Kita rasa kematian itu jauh daripada kita. Sedangkan sahabat bukan kematian, akhirat tu dekat sangat bagi mereka. Sedangkan mereka ni 1400 tahun lebih dah berlalu, tapi merasakan akhirat tu lebih dekat daripada dunia hak ada depan mata. Kemudian mudah-mudahan dengan sebab usaha mereka itu alim ulama yang tersebut, maka meninggalkan mereka itu kaum muslimin yang awam akan mengikut perangai orang-orang kafir daripada kelakuannya dan pakaiannya yang menyalahi salaf yang soleh. Jadi tak serupa kita dengan orang-orang kafir, tak serupa kita, kerana kita ada akidah, kita ada amal ibadah, kita ada berkenaan dengan perkara agama ni, tak serupa kita dengan orang kafir. Maka sekarang hamba ingat, mana hamba ingatkan, ketahui, mana hamba memberitahu kepada kaum-kaum muslimin kita mereka itu dengan sebab banyak sangat kejatuhan di zaman sekarang ini daripada pihak lelaki-lelaki dan daripada pihak perempuan. Maknanya kata zaman Syekh ni 1951 dia duk karya. Dia duk karya kitab ni sebelum dekad lagi. 1951 belakang ni ada kitab diriwayat. Tarikh dia karya ni 1951 banyak dah berlaku yang mana pada zaman itu menyalahi daripada agama, jauh daripada agama, lalai daripada agama, berlaku dah. Apatah zaman-zaman ni nak dekat, semakin akhir zaman, sama-sama kita peringat, sama-sama kita peringat supaya tidak kita lalai berkenaan dengan kematian kita, berkenaan dengan akhirat dan sebagainya. Jadi sama-sama kita peringat, kerana benda ni kalau tak peringat, kita sendiri pun akan jadi lalai. Daripada pihak perempuan, daripada pihak laki-laki dan daripada pihak perempuan, supaya lepas daripada soal di akhirat dan tidak kuasa dijawabnya. Jadi orang yang ada ilmu, Allah Ta'ala akan tanya apa ilmu hak dia buat, setakat mana hak dia amal, setakat mana hak dia royak kepada orang, setakat mana hak dia mengajar. Jadi setiap orang ni ada tanggungjawab masing-masing. Ada maknanya akan disoal di akhirat berkenaan dengan ilmu dia, berkenaan dengan amal dia, berkenaan dengan usia dia, berkenaan dengan tubuh sihat yang Allah Ta'ala beri, berkenaan dengan harta dia, segala akan ditanya. Jadi termasuklah orang-orang alim ulama sekalipun, bukan kata mudah-mudah di akhirat, tidak. Alim ulama sekalipun tetap setakat mana hak dia beramal dengan ilmu dia, hak dia tahu, setakat mana hak dia royak kepada orang, mana berat tanggungjawab amanah tu ada pada setiap orang. Mana setiap masing-masing ni ada amanah dia, paling kurang terhadap diri kita sendiri. Setakat mana ilmu hak kita tahu, setakat mana amal hak kita buat, setakat mana hak haram kita tinggal, setakat mana hak wajib kita jaga, setakat mana hak sunat kita tambah. Jadi setiap orang ni masing-masing akan ditanya, termasuklah alim ulama. Jadi bila dalam lagu tu Syekh ni dia karya ni kenapa? Takut ilmu dia tu dia tak royak pada orang. Dia tahu satu perkara, dia tak royak. Jadi dia karya kitab ni daripada anak murid dia, asal anak murid dia mitok dia supaya karya kitab berkenaan dengan kiamat. Anak murid nak tahu. Jadi ada ilham daripada Allah Ta'ala beri kepada anak murid dia, mitok dia karya kitab, akhir sekali dia karya kerana takut menyembunyikan ilmu, dan juga nak lepas dia kalau Allah Ta'ala tanya di akhirat, dia mengajar dak ilmu yang dia tahu, lepas dia di akhirat. Dia beri peringat dak, dia amal ma'ruf ke dak nahi munkar ke dak ilmu yang dia ada tu, lepas dia di akhirat. Kita hendak diberi ketahui akan bahawasanya mana-mana orang yang mengikut perangai orang kafir daripada kaum muslimin, daripada pihak tabiatnya dan kelakuan. Jadi kalau zaman dulu ni
Maknanya berbeza sikit dengan zaman-zaman dulu ni. Zaman dulu ni maknanya orang kafir itu jelas pakaian dia lagu ni. Jadi ada hukum dia, ada hukum yang mana hukum berpakaian, dia panggil hukum tasyabuh dengan orang kafir, ada hukum dia. Jadi sini dan kelakuan dan pakaiannya ditilik padanya jika seseorang itu semata-mata tiru sahaja, bukan hendak cenderung. Ni pada zaman itu tiru pakai orang kafir. Dengan makna kalau pakai lagu tu, itu dengan makna orang kafir je pakai, orang Islam tak pakai lagu tu. Maknanya bukan cenderung hati kepada orang kafir, bermakna bukan kerana memuliakan bangsa kafir dan bukan menghinakan bangsa Islam, maka hukumnya haram. Kenapa? Kerana asal dia nak jaga fitnah. Nak jaga fitnah bila kita pakai, contoh kalau ni kita pakai Santa Claus, baju Santa Claus tu, orang kafir kau ni, tengok-tengok orang Islam. Jadi bawa fitnah. Jadi kalau zaman dulu, katalah zaman dulu pakai kuk, pakai tie, tak ada orang Islam pakai lagu tu, jadi bila bawa fitnah itu hukum dia haram, hukum dia haram. Tapi lo ni bila pakai kuk, hatta di Mesir sekalipun, di Azhar sekalipun, doktor-doktor dia pakai kuk, pakai, kerana benda tu bukan lagi menjadi, kalau kita kata pakai kuk orang kafir, tidak. Pakai tie orang kafir, tidak. Tapi baju Santa Claus, itu khusus kepada dia. Jadi asal dia tidak bawa fitnah, tidak bawa fitnah menyangka orang lain, orang ni orang kafir. Kenapa? Zahir pakaian. Macam kita, katalah kita pergi Cina ko, kita pergi India ko, tak ada kita tengok zahir tu kafir belakang. Tengok orang pakai pios orang, boleh kenal dia orang Islam ni. Boleh kenal. Kenapa? Zahir pakaian lagu ni, ini pakaian orang Islam. Ataupun kita pergi sejid, kita pergi Cina ko, kita orang kafir belakang, bila kita pergi semayang, kita tengok dia semayang, ni Islam. Jadi sangkaan kita dia ni Islam. Begitu juga jangan ada sangkaan orang kepada kita bahawa orang ni kafir. Macam dulu pakai topi sudu ko lagu mana. Jadi katalah tak ada orang Islam pakai, bila pakai lagu tu orang kafir, itu hukum dia haram. Kenapa? Kerana beri fitnah kepada orang lain menganggap bahawa orang yang pakai lagu ni kafir. Tapi bila zaman berubah, orang pakai kuk, orang pakai seluar, orang pakai topi ko, bila pakai lagu tu belum tentu dia tu kafir, tidak. Kerana benda tu bukan jadi pakai khusus orang kafir. Tapi kalau pakai khusus, pakai Sami Buddha ko, pakai Santa Claus ko, pakai memang pakai hak jenis Yahudi topi tinggi ko lagu mana, pakai lagu tu itu haram. Kenapa? Orang sangka fitnah kepada kita orang kafir. Kerana orang Islam tak pakai. Tapi bila zaman berubah, kalau pakai kau, itu tidak. Tapi zaman hari tu mungkinlah hak pakai lagu tu orang kafir. Itu bawa kepada haram, kerana bawa fitnah kepada diri kita, orang sangka bahawa kita ni orang kafir. Betul nak dengan mana? Tak boleh kita tiru orang kafir hak semata-mata khusus kepada dia. InsyaAllah kita tengok sikit lagi. Ditilik padanya jika seorang itu semata-mata tiru sahaja, bukan cenderung, tiru sahaja, bukan cenderung hati kepada nak memuliakan bangsa kafir dan bukan kerana nak menghina bangsa Islam, maka dihukumkan haram, berdosa sahaja. Maka jikalau tiruan itu kerana memuliakan bangsa kafir, tapi pakai tu kerana nak memuliakan orang kafir, nak menghina Islam, itu bawa pada murtad. Itu bawa pada murtad. Jadi tidaklah akidah tu kena ada akidah, tidaklah kita kata kita pakai tu nak memuliakan orang kafir, tidak. Tapi semata-mata kita pakai kerana adat lagu tu. Pergi sekolah kena pakai kuk, pergi jabat kena pakai, tak ada masalah. Cuma kena jaga hati kita, apa sahaja pakaian, apa sahaja nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, jangan hati kita berubah, tunduk merendah diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita pakai jubah, jangan kita rasa kita lah orang yang paling soleh. Kita pakai serubek, jangan kita rasa kita lah orang paling soleh. Kita pakai kuk, jangan kita bangga dengan kuk. Orang lain tak pakai kuk, aku pakai kuk. Jangan, supo je. Hak dalil itu penting. Akidah kita, hati kita, amal ibadah kita. Kita naik kereta, lagu mana kalau kita naik kereta kecil dengan kita naik kereta besar? Supo ke tak? Jangan, mana jaga hati, supo je. Semua ni nikmat Allah Ta'ala. Aku ada kereta kecil, itu nikmat Allah Ta'ala. Aku ada kereta besar, ini juga nikmat Allah Ta'ala. Hati kita tidak berubah, tidak berubah semata-mata dengan zahir. Kerana zahir ni Allah Ta'ala tak tengok zahir ni. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak tengok pada zahir rupa kamu, apa yang kamu ada zahir, Allah Ta'ala tak tengok. Walakin yanzuru ila qulub. Hati kita jaga.
Maknanya segala pakaian ni jangan kita berupa semata-mata orang kafir, dan juga kita jaga hati kita. Apa saja pakaian kita ikut syariat semata-mata nak ikut sunnah Nabi, itu baik. Tapi jangan hati kita berubah. Kalau kita pakai pakaian yang baik, kita rasa kita orang yang paling hebat, kita rasa kita orang yang paling soleh. Tidak, itu semata-mata zahir, nikmat daripada Allah Taala. Hak penting akidah kita jaga, amal ibadah kita jaga, hati kita jaga. Itu yang penting bagi kita. InsyaAllah kita berhenti situ. Wala'iyyazubillah. Inilah yang difahamkan daripada kitab-kitab ulama dan juga kitab-kitab hadis. Tambih bermula alim ulama yang tidak memberi ketahuan mereka itu, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti situ. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه نبيك الأمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.